العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala memberi peluang lagi untuk kita masuk di dalam bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini adalah disebut sebagai muqaddimah daripada Ramadan. Rajab ini terhimpun dia daripada 3 huruf, Ra, Jim dan Ba. Ra itu membawa maksud rahmat, rahmah. Jadi bulan yang penuh dengan rahmat Allah Ta'ala. Jim membawa maksud jinayatul abdi, iaitu jenayah ataupun kesalahan-kesalahan hamba yang dilakukan pada dirinya sendiri. Dan Ba itu membawa maksud birrun, iaitu kebajikan. Jadi apabila manusia ini melakukan kejahatan ataupun melakukan jenayah, dia berada di dalam rahmat dan kebajikan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Ra itu rahmat, Ba itu birrun, iaitu kebajikan. Maka di tengahnya ialah Jim, jinayatul abdi. Hamba itu melakukan jenayah untuk dirinya sendiri. Jadi dengan sebab itu orang yang berada di dalam bulan Rajab, yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa, mereka sentiasa di dalam rahmat dan kebajikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Allah Taala memberi keampunan kepada dia. Yang keduanya Rajab itu dia juga membawa maksud Ra itu rahmat, Jim itu membawa maksud judun, iaitu kemuliaan dan kemurahan. Ba itu bermakna birrun, makna kebajikan. Jadi setiap daripada huruf itu dia membawa makna bahawa di dalam bulan Rajab ini Allah Ta'ala memberikan rahmat, memberikan kemuliaan dan kemurahan, dan memberikan kebajikan kepada hamba-hambanya yang melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu bila kita masuk di dalam bulan Ramadan ini, masuk dalam bulan Rajab ini, janganlah kita meninggalkan walau sehari ataupun tak boleh pun 30 hari daripada Rajab, maka jangan ditinggal walau sehari sekalipun. Sehari pun berpuasalah. Kita ambillah kelebihan bulan Rajab ini, dan sebaik-baik berpuasa bulan Rajab ini ialah 10 yang di awal. Orang puasa 10 di awal, kan? Kalau kita melihat di dalam kitab Jam'ul Fawaid, maka ulama-ulama menyebutkan puasa sehari apa kelebihan dia, sampailah puasa sampai 29 hari. Ada kelebihan-kelebihan yang tertentu. Jadi puasa yang terbaik bulan Rajab ni ialah 10. Kerana ada peristiwa yang berlaku di dalam bulan Rajab ini, ialah peristiwa Isra' wal Mi'raj, iaitu satu peristiwa yang agung, yang ianya menyerupakan salah satu daripada tanda mukjizat kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah di Isra' dan di Mi'rajkan. Dan beberapa peristiwa berlaku dalam tahun itu, iaitu tahun kedukaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyebutkan bahawa di dalam bulan Rajab ini, barang siapa beristighfar pada pagi dan petangnya, maka setiap saat daripada bulan Rajab ini Allah Ta'ala memerdekakan hambanya daripada api neraka. Jadi dengan sebab itu kita jangan meninggalkan amalan beristighfar dalam bulan Rajab. Di antara istighfar yang boleh kita baca, iaitu setiap hari dibaca sekurang-kurangnya 70 kali. Rabbighfirli
wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini dia istighfar. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi banyakkanlah membaca istighfar ini pada bulan Rejab, paling kurang 70 kali sehari. Kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita dan mengampunkan dosa-dosa kita sepanjang daripada bulan ini, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita menyambung lagi bicara kita pada kitab di tabir di balik tabir kematian, membicarakan tentang kewafatan salah seorang daripada khulafa ar-rasyidin. Yang pertama iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada muka surat 104, qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah menyebut-nyebut para penghuni syurga berdasarkan amal perbuatan mereka yang paling baik. Kan? Jadi orang yang melakukan amalan, maka Allah Ta'ala menyebut mereka as-salihin, kan? Mereka disebut sebagai golongan at-taibin ataupun al-muttaqin. Ini adalah gelaran-gelaran orang-orang yang baik-baik, yang mereka ni adalah penghuni syurga. At-taibun al-abidun as-saihun ar-rajidu war-raki'u. Kan? Ni Allah Ta'ala sebut di dalam surah At-Taubah. Gelaran-gelaran bagi orang-orang yang sentiasa beristighfar, sentiasa bertaubat. Mereka ini adalah golongan-golongan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sebut, kan? Dan mengampuni dosa-dosa mereka sampai ada yang berkata, aku berada di bawah orang ini dan tidak akan pernah mencapai darajat mereka, sampai mereka masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjadi hairan dengan sebab apa mereka diberikan kelebihan yang demikian. Adalah dengan sebab Allah Ta'ala memberikan keampunan. Umpamanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, besok ketika mana seorang ataupun ibu ayah yang balik bertemu dengan Allah Ta'ala, berada di padang mahsyar, dipakaikan dia dengan taj, iaitu mahkota. Mahkota ni dia lebih bercahaya, lebih terang daripada cahaya matahari, kan? Sehingga maknanya ibu ayah ni jadi pelik lah. Sedangkan dia, amalan dia tak ada dekat dunia. Amalan dia tidak sebanyak mana dan tak melayakkan dia untuk mendapat satu anugerah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia menjadi hairan dan bertanya kepada Allah dengan sebab apa. Maka Allah Ta'ala menyebutkan, inilah dia ganjaran bagi anak-anak kamu yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran. Jadi ini kelebihan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita ni hendak dipakaikan mahkota yang ia tidak menyangka bahawa dia boleh dapat, atas dunia dia tak boleh dapat, dan dia merasa hairan kenapa diberikan demikian, maka ke atas dunia ni tuan-tuan, galakkan anak-anak kita untuk baca Quran, kan? Galakkan mereka untuk baca Quran, galakkan mereka untuk menjadikan Quran itu sebagai sahabat dalam kehidupan, kan? Besok dengan sebab dia baca Quran tiap-tiap hari, maka akan memberi faedah yang besar kepada kedua ibu bapa dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah menyebut-nyebut para penghuni neraka atas dasar amal perbuatan mereka yang buruk. Pun begitu juga, besok Allah Ta'ala tanya, ma salakakum fi sakar, kenapa engkau masuk dalam neraka sakar? Allah tak nak tanya dia, kan? Sedangkan Allah Ta'ala mengetahui jawapannya, tapi sahaja Allah Ta'ala tanya supaya pertanyaan itu sebagai pertanyaan menemplak, kan? Pertanyaan menghina. Kenapa engkau masuk neraka sakar? Maka mereka pun memberi jawapan, qalu lam naku minal musallin, ketika mana kami dekat dunia, kami tak pernah beri makan kepada orang miskin. Duit kami banyak, harta kami banyak, tapi kami tak pernah ingat pun orang miskin, kan? Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, mereka pun
kenapa tak apa ni, walam nakunu nut'imul miskin, kenapa kamu masuk neraka sakar? Ada orang yang mengatakan kami masuk neraka sakar sebab kami dulu ke atas dunia kami tak semayang, walaupun kami sehat, walaupun kami punya waktu lapang, kami punya maknanya kelapangan dalam hidup, kesenangan dalam hidup, tapi kami tak mendirikan solat, sedangkan kami tahu semayang itu wajib kepada kami, tapi kami reka dengan kehidupan dunia. Jadi besok tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebut orang-orang ni, kau masuk neraka sakar ini dengan sebab-sebab gini-gini. Jadi tuan-tuan, orang masuk dalam neraka pun mereka akan disebut amalan-amalan mereka. Kenapa? Kau tak beri makan, kau tak berbuat ihsan kepada manusia, kan? Jadi dengan sebab itu amal-amal mereka juga yang buruk akan disebut, dan menolak amalan baik yang telah mereka lakukan, sehingga seorang akan berkata aku lebih utama daripada orang ini, sehingga maknanya besok bila dia masuk dalam neraka, antara penduduk-penduduk neraka ni pun berkata, engkau lebih teruk azab daripada aku, sedangkan hakikatnya mereka ni masuk dalam neraka sama je kena, kan? Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Dia ingat ni kawan ni masuk sebab dosa dia banyak, kau kena bakar lagi teruk daripada aku, tak. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Mereka mengatakan kami kurang sikit, sedangkan dalam neraka yang sama mana ada yang kurang, kan? Mana ada yang kurang, ada yang lebih. Jadi inilah keadaan mereka tuan-tuan. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dengan amalan besok manusia akan didebatkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu kita atas dunia ni Allah Taala beri kesempatan untuk beramal, buat amal yang kalau kita hendakkan syurga, maka kita kena buat amal-amalan syurga, kan? Hari kita berada pada malam Rejab ini, makna malam yang penuh dengan keberkatan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya. Maka cubalah tuan-tuan, seumur hidup kita, dan usia-usia ni, cubalah berpuasa, kan? Cubalah berpuasa, mengurangkan makan dan minum. Mengurangkan makan dan minum sehari menyebabkan kurang soalan, pertanyaan daripada mana kau dapat sumber makanan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Cubalah, berusahalah. Kalau tak mampu nak buat tiap-tiap hari, sekurangnya Isnin Khamis kita niat puasa Rejab, kita akan dapat Isnin sekali. Hari Khamis kita niat puasa Rejab, kita akan dapat puasa Khamis sekali. Dua-dua puasa kita akan dapat, walaupun sebelum ni kita tidak pernah melakukan apa-apa puasa sunat sekalipun. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian ketahuilah sesungguhnya Allah telah memperingatkanmu dengan ayat-ayat rahmat dan ayat-ayat azab. Ada ayat rahmat, ada ayat azab, kan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kita baca Quran, Allah Ta'ala ada sebut tentang ayat-ayat yang menerangkan azab daripada Allah Ta'ala. Ada ayat-ayat yang menerangkan tentang rahmat Allah, kan? Nak terang berbagai-bagai bentuk ayat Allah Ta'ala turunkan agar orang yang beriman sentiasa berpuaspada dalam kehidupan. Sebab tu kita kena baca Quran, kan? Di dalamnya berbagai peringatan dan teguran Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Bila kita baca Quran ni, nak mengingatkan bahawa Allah Ta'ala sentiasa menegur, memberi, mengalak, menegah dan sebagainya, dan tidak terjerumus di dalam kebinasaan atau mengharapkan sesuatu yang tidak wajar daripada Allah, kan? Kita tak layak dapat, tak wajar kita minta pada Allah, kita minta, kan? Sesuatu yang tak wajar pada kita. Ya Allah, jadikan aku Nabi. Wah, minta Nabi. Tak wajar tuan-tuan, tidak wajar. Kita tidak wajar minta benda tu, kan? Jadi jangan minta sesuatu. Ya Allah, jadikan aku wali. Tak wajar pada kita minta, kan? Sebab tugas kita ke atas muka bumi ni ialah sebagai hamba Allah beribadat. Kalau kita beribadat tujuan untuk menjadi wali, tuan-tuan, bermakna kita punya niat tidak ikhlas kerana Allah, kan? Kerana kita punya niat ada maksud yang tertentu, kita beribadat kerana nak jadi wali. Jadi salah dia, kan?
Kerana niat tu dah tak membetulkan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi maknanya hidup dekat atas dunia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia ni tujuannya apa? Untuk menghambakan diri kepada Allah. Bukan nak jadi wali, bukan nak jadi maknanya orang ulama, tapi sekiranya dia beribadat, pakaian-pakaian itu Allah Ta'ala akan pakaikan. Kerana itu adalah pakaian yang Allah Ta'ala beri atas hak dia kepada siapa yang dia nak pilih. Jadi tak payah. Kita beribadat sungguh-sungguh. Ni apa pasal ibadat sungguh-sungguh ni, pukul 1 malam tak tidur, sampai besok tak tidur. Aku nak jadi wali. Kalau tujuan nak jadi wali, tak payah beribadat tuan-tuan. Kenapa? Kita beribadat kerana makhluk, kan? Dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu hajat. Besok dah jadi wali, semayang dah tak payah lagi, main pakai niat aja. Dia mula karut dah. Dia jadi karut pula, kan? Engkau orang semua kena semayang. Engkau semayang kulit, aku semayang isi. Sebab tu pakai niat je. Dia mula karut dah. Berapa banyak orang yang macam ni tertipu dengan syaitan, tuan-tuan. Sebab tu kita jadi macam biasa ni lebih bagus. Tiap-tiap hari semayang, beribadat kepada Allah, kan? Ibadatnya orang awam ni adalah lebih baik, kerana kita akan mengenal akan Tuhan kita, kan? Kita lebih makrifah akan Allah daripada kita ibadat nak matlamatnya kepada itu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan sebab itu Rabi'atul Adawiyah dalam munajatnya, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku beribadat kerana nak masuk syurga Engkau, maka jauhkanlah aku daripada syurga-Mu. Maknanya masukkanlah aku dalam neraka. Tetapi kalau sekiranya aku beribadat kerana redha Engkau, maka jangan Engkau halang aku untuk masuk dalam syurga Engkau. Jadi tuan-tuan, orang dapat redha, tentu dia dapat syurga. Jadi kalau hari ni kita ibadat nak syurga, kata Rabi'atul Adawiyah, lebih baiklah aku masuk neraka. Sebab apa? Matlamat ibadatnya bukan kerana Allah, tapi kerana syurga. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, jangan tertipu dengan ibadat. Syaitan lebih bijak daripada kita, kan? Berapa banyak orang-orang tasawuf ini, ahli-ahli sufi ini, yang dibinasakan, yang terjebak dengan kekeliruan dalam ibadat, sehingga mengaku dia dah Allah, di dalamnya ada Allah dan sebagainya. Ini bahaya tuan-tuan, bahaya. Jadi tuan-tuan kena berhati-hati dengan kehidupan kita pada hari ini, Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kamu mahu memperhatikan pesanku ini, maka tidak ada hal gaib yang lebih kamu sukai daripada kematian, yang memang tidak boleh kamu hindari. Sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mati ini maka memutuskan semua keinginan. Dah tak ada lagi fikir nak cari kehidupan, memutuskan semua sekali. Hubungan dengan manusia, kan? Hubungan dengan makhluk, habis cerita. Kalau kita tahu, saya semua orang nak mati. Hidup dekat atas dunia ni berpenat-penat pun belum tentu. Orang ini mencari kehidupan, mengejar siang malam berusaha, belum tentu dapat, kan? Dia belum tentu dapat. Sedangkan maknanya kematian ini adalah sesuatu yang pasti akan berlaku, yang tak boleh dihindari. Kerana Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Makna setiap yang bernyawa akan merasa mati. Setiap yang bernyawa, dia akan merasa mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Allah Ta'ala kata, bila orang mati, pada hari kiamat besoklah dia akan menyempurnakan balasan. Allah Ta'ala akan menyempurnakan balasan. Mati ini dah baru Allah Ta'ala akan menyempurnakan balasan. Dekat atas dunia kita buat amal, hari ni semayang, tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan tak nampak balasan apa yang tuan-tuan akan dapat. Hari ni kalau tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, lepas semayang je gugur satu uncang, duit perak. Ramai orang datang, tuan-tuan, kan? Dia kata makan pun tak nak, yang penting dapat uncang setiap balik.
Kenapa? Dia nampak benda yang nampak. Tapi Allah tidak beri benda tu. Allah Ta'ala tak beri. Kerana Allah Ta'ala nak menyempurnakan balasan di hari kiamat kelak. Masuk dalam kubur, maka bermula dah maknanya balasan sama ada syurga ataupun neraka. Orang masuk dalam kubur kambuh ya, maka pada waktu itu dia akan melihat tempatnya di dalam syurga ataupun neraka. Tiap-tiap hari dibawakan, ini tempat kamu dalam, kalau dia di syurga dibawakan, ni tempat kamu dalam syurga. Tengok tempat pun dah membegembirakan. Orang yang masuk dalam neraka tiap-tiap hari ditunjukkan, ni tempat kau dalam neraka. Allah, malaikat-malaikat Allah Ta'ala tunjukkan. Supaya apa tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Allah Ta'ala menyebutkan bahawa sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga, inilah orang-orang yang berjaya hidup dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita nak berjaya, tidak ada jalan pintas pada kita tuan-tuan, melainkan kita kena berpenat lelah di atas muka bumi. Berpenat lelah pada apa? Dalam melakukan amal ibadat. Ini kita penat lelah tuan-tuan. Balik kerja, belum sampai rumah, ada yang tak buka baju pejabat lagi, terus datang kuliah, berpenat lelah kan? Tak balik rumah lagi tuan-tuan. Keluar tadi pukul 3, pukul 6 atau 5 pagi keluar, makan entah ke mana kan? Terus ikut kuliah, solat berjamaah, penat. Balikkan rumah belum tentu pukul berapa sampai kan? Mungkin kalau sampai ke rumah, anak-anak belum tidur, nak melayan sekejap anak-anak, nak tengok anak-anak kan, penat. Kalau kita tidak ada kesabaran, maka kita kata, ini ayah penat balik kerja ni kan, engkau nak main encang-encang pula, aku encang kau keluar orang. Dia kata, tak, kita rasa penat, tapi ini semua ada pahala di sisi Allah. Kerana apa? Kerana Hanzalah menyebutkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka kata Hanzalah, maknanya telah kufurlah Hanzalah. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata, kenapa wahai Hanzalah engkau berkata begini kan, sedangkan engkau kan beriman dengan Allah dan Rasul? Dia kata, wahai Abu Bakar, apa tidaknya ketika mana kita berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan merasakan syurga itu dekat dengan kita. Tapi bila kita jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun dah jadi huru-hara dah tak nampak dah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan di antara perkara-perkara yang tidak dianggap sebagai lara, iaitu apa? Orang yang menunggang kuda kan? Orang menunggang kuda, dia tak termasuk lara kecuali kalau dia tunggang kuda tu dia kejar bola sebiji ramai-ramai, tu lara kan? Orang belajar menunggang kuda ni tak lara kan? Kemudian apa lagi? Orang yang memanah, itu tak masuk lara kan? Orang yang belajar memanah tak termasuk kan? Termasuk dikata Rasulullah menyebutkan orang yang tidak dikatakan lara ini, iaitu orang yang duduk berkumpul bersukaria dengan anak-anak, melayan kerenah anak-anak, melayan kerenah isterinya, bergurau sunda. Itu juga tidak termasuk dalam perkara yang lara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita duduk kedai kopi lara, nak kan, dilarang kan? Pergi jogging, dia jogging, tangan angkat, dia tangan gini tapi mata tempat lain, je itu lara nak. Sebab kita ni kesihatan kita tuan-tuan, sembahyang tu dah beri kesihatan dah kan? Sembahyang dah beri kesihatan dah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maknanya tidak termasuk perkara yang lara ialah orang yang duduk sama-sama anak-anak. Sebab tu kita hari ni tuan-tuan kena ada masa dengan anak-anak. Jangan sibuk sekali mana pun, mesti kena beri hak. Tidak besok anak-anak akan menuntut di depan Allah Ta'ala, ya Allah, ni ayah aku ada, tapi dia tidak pernah memberi hak dia kepada kami. Sekarang aku nak dakwa dia. Allah tuan-tuan, jangan sampai anak kita mendakwa kita di depan Allah Ta'ala kerana kita tidak memberi hak dia. Kita takut tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah.
Kan? Jadi dengan sebab itu, kalau kamu memerhatikan pesan aku, maka tidak ada hal yang gaib yang lebih kamu sukai daripada kematian yang memang tidak boleh kamu hindari. Tetapi jika kamu mengabaikannya, iaitu mengabaikan kematian ini, maka tidak ada hal gaib yang lebih kamu benci daripada kematian yang memang tidak mungkin kamu dapat cegah atau kamu elak. Bagi orang yang tak ingat akan mati, tuan-tuan, dia takut mati. Sebab apa? Sebab dia tidak ada persiapan. Sebab kematian ini satu perjalanan yang jauh, satu pemusafiran yang jauh. Orang bila nak berjalan jauh, dia kena bekal banyak. Kalau dia tidak ada bekalan, bimbang di dalam perjalanan, dia akan menghadapi kesulitan. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, orang yang tidak ingat mati, maka dia akan membenci kematian. Sebab apa? Kerana dia tidak punya bekal untuk dia berjalan. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan tanya diri, adakah sekarang ni kita dah bersedia dengan bekalan? Allah Ta'ala beri kita kesempatan, insya-Allah masuk dalam bulan Rajab, cari bekalan untuk kita bawa. Kan? Minta dengan Allah, ya Allah, aku ni nak puasa bulan Rajab, kau bantulah aku, ya Allah. Kan? Berilah aku kemampuan untuk boleh berpuasa. Mana? Kita baru cadang nak puasa, orang pun dah hantar WhatsApp, Ustaz, besok ada jamuan. Allah, kan? Jangan lupa Ustaz, hadirkan diri. Hadir boleh, kan? Tak semestinya hadir itu makan, tuan-tuan. Dia dalam bab puasa sunat ini, kalau sekiranya kita berpuasa, kita tak makan, tidak mengecilkan hati orang yang melakukan majlis, dan kita beritahu saya puasa, tuan rumah tak kecil hati, pihak majlis tak kecil hati, maka puasa lah, tuan-tuan. Kan? Engkau nak suruh aku makan ke tidak ni? Tanya pula, makan aja lah, kan? Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Tapi kalau kita dah berpuasa, makannya selepas daripada gelincir, itu afdal, menahan daripada makan, kan? Dalam sebelum gelincir matahari, itu ada pilihan. Tengok, kalau sekiranya tuan rumah, orang yang melakukan majlis, dia tidak berkecil hati dengan sebab kita berpuasa, maka yang baiknya kita berpuasa, kan? Tapi kalau dia kata, aku kalau kau tak makan, aku kecil hati sungguh, kan? Pada waktu itu, memenuhi hajat hajat tuan rumah, hajat orang memajlis, itu lebih afdal daripada puasa tadi. Jadi tuan-tuan kena pandai lah pilih. Tengoklah keadaan. Kalau tuan-tuan datang memang nak makan, apa lagi bedal aja lah, kan? Jangan main hukum pula, kan? Kita datang memang nak makan, dah tak payah cerita hukum. Maka berkata Sa'id Al-Musayyab, menceritakan, ketika Abu Bakar telah mendekati ajal kematiannya, beberapa orang sahabat datang menjemukku. Ketika mana Abu Bakar saat dia nak wafat, dalam sakaratul maut, ada para sahabat datang melihat ziarah. Mereka berkata, wahai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong beri kami sedikit bekal untuk perjalanan kami nanti, sebab kami lihat keadaanmu sudah sangat kritikal, nak genting dah ni, nak hampir-hampir dah ni. Lepas tu kena, bila ziarah orang, tuan-tuan, jangan lupa minta wasiat, sama ada orang tu hidup atau orang yang hampir-hampir ini, orang-orang soleh, minta wasiat. Jangan lupa kita jumpa ziarah-ziarah orang, kan? Jumpa orang-orang soleh, kan? Minta wasiat. Ustaz, wasiatkan sikit, nasihat sikit. Kerana itulah amalan para sahabat radhiyallahu anhum, kan? Jadi kita beramal dengan sunnah, buat seperti mana apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Abu Bakar lalu berpesan, barang siapa mengucapkan kata-kata tertentu sebelum matinya, Allah akan meletakkan rohnya di dalam ufuk yang tenang, mana pada tempat yang tenang. Mereka berkata, apa itu ufuk yang apa itu yang terang? Apa ufuk yang terang ni? Ia menjawab, satu lembah yang terletak di depan Arash. Ini satu tempat yang penuh dengan nikmat. Di dalamnya terdapat taman-taman Tuhan, sungai-sungai dan pepohon yang rindang.
disebutkan dalam riwayat, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Keldai ni kalau diikat pada satu batang pokok di dalam syurga, dia kalau dia nak keliling habis pokok tu sampai dia mati tak habis, pusing. Itu tuan-tuan, nak tunjukkan maknanya kehebatan pokok di dalam syurga Allah Ta'ala. Kalau dikeliling tu dia akan mati terus. Kenapa? Kerana jauhnya perjalanan sebatang pokok tu, mana lilitan dia tu. Masya Allah tuan-tuan, kita tak tergambar macam mana. Lalu disebut apa? 100 rahmat tercurah pada setiap hari. Sesiapa yang mengucap kata-kata ini, Allah akan menempatkan rohnya di tempat tersebut. Ini sebenarnya dia ada doa lah, dia ada ucapan dia dalam bahasa Arabnya, tapi dah ditranslatekan kepada kita kan. Bahawa dia kata, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan manusia, meskipun Engkau tidak memerlukan mereka. Ini yang kata-kata dia ni tadi, kalau diucapkan sebelum dia mati, Engkau jadikan mereka dua golongan, iaitu golongan yang akan menuju syurga dengan penuh nikmat, dan golongan yang menuju ke neraka yang sangat panas. Maka tolong jadikan aku termasuk dalam golongan yang pertama. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan manusia berkelompok-kelompok dan telah membahagikan mereka sebelum mereka diciptakan. Di antara mereka ada yang Engkau tetapkan celaka, dan ada yang Engkau tetapkan selamat. Ada yang sesat, dan ada yang mendapat petunjuk. Janganlah Engkau kutuk aku dengan perbuatan-perbuatan maksiatku kepadamu. Ini di antara permohonan dan doa lah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengetahui apa yang akan dilakukan oleh setiap jiwa sebelum Engkau menciptanya. Kerana Allah Ta'ala dah tentu kan, sebelum dijadikan tu semuanya kehidupan manusia ni, kalau dia nak Allah Ta'ala ciptakan, semuanya dah termaktub dalam Lauh Mahfuz dah. Yang 60 tahun usia dia tadi, semua dah catat dah, kan? Tinggal malaikat pindah aja, salin balik. Dalam keadaan malaikat yang menyalin, dia pun tak tahu apa yang Allah Ta'ala tentukan, kan? Dia tak tahu. Dia ambil, Allah Ta'ala kata ni besok lahir seorang budak, kau pergi ambil catatannya, kan? Apa yang berlaku, umurnya berapa, semua, kan? Semua kehidupan dia dalam setahun dicatat. Apa jadi, semua jadi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dah ada dah, kan? Semua dah ada dah, akan berlaku aja. Jadi kita ni oleh kerana ketentuannya telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, kita tak nampak ketentuan kita dituntut usaha lah. Kalau Allah Ta'ala menentukan bahawa baik kehidupan kita ni, nanti nampak jalan kebaikan untuk kita, kan? Kalau kita nak jadi orang taat, maka nampak, kalau Allah Ta'ala catatkan dia ni orang taat, maka nampak jalan ketaatannya. Sebab tu kita tak tahu, kan? Kita disuruh usaha, kan? Kalau dia ni Allah Ta'ala tentu dalam tulisan ni bahawa dia ni orang jahat, nampak jalan kejahatan yang dibuat setiap hari. Sebab tu kita tak tahu, kan? Dia memilih. Kadang-kadang Allah Ta'ala telah menentukan qada dan qadarnya. Sebab tu Allah Ta'ala beri pada manusia akal. Sesuatu yang Allah Ta'ala tentu, dia boleh berubah. Mungkin dia jadi satu qada yang digantungkan, kan? Satu qada yang digantungkan oleh Allah Ta'ala, dia boleh berubah dengan sebab ikhtiar, dengan sebab doa dan sebagainya, kan? Dia boleh berubah. Jadi maknanya tuan-tuan, dengan sebab itu dalam Islam ada konsep doa. Doa tu ada, ikhtiar ada, tawakal ada. Kenapa? Ada qada yang Allah Ta'ala tentukan kepada seorang hamba, dalam dia boleh bertukar. Dalam keadaan pertukaran itu pun Allah Ta'ala tahu juga, dengan sebab ikhtiar, mungkin dengan sebab sedekah, mungkin dengan sebab infak, dia boleh berubah. Kalau tu qada tu berubah pada diri kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan sebab itu kita, Allah Ta'ala hiaskan kita ni ada akal, boleh fikir, tengok benda ni baik tak baik, kan?
Jadi kita lah kan, usaha atas kita tu Allah Ta'ala yang menentukan kan. Maka jangan engkau kutuk aku dengan perbuatan-perbuatan maksiatku kepadamu, ya Allah, sesungguhnya engkau maha mengetahui apa yang akan dilakukan oleh setiap jiwa sebelum engkau menciptakannya. Allah Ta'ala dah tentukan dalam suratan Lauh Mahfuz, tidak ada yang dapat menghindarkan dari apa yang telah engkau ketahui. Maka jadikanlah aku termasuk di antara orang-orang yang telah engkau takdirkan patuh kepadamu. Abad tu kita disuruh doa tak? Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, kan? Tuan Imam selalu baca Allahumma rahmataka narju fala takilna ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau letakkan urusan diriku kepada diriku sendiri. Ya, Allahumma rahmataka narju fala takilna ila nafsi. Ya Allah, jangan kau letakkan urusan kehidupan aku ni, aku yang urus, biarlah kau tunjukkan, ya Allah. Sebab tu baca doa ni, kan? Doa yang diajak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tengok dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, kalau kau nak kau jadikanlah kebaikan dalam urusan hidup aku ni, kan? Wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan kau. Baca tuan-tuan doa ni. Kadang-kadang bila kita letakkan urusan kita pada diri kita ni, masalah banyak. Sebab tu kita minta. Dengan sebab itu para ahli-ahli sufi, mereka akan melakukan sunat awwabin ni pada dua keadaan. Orang-orang sufi ni akan melakukan sunat awwabin pada dua keadaan. Bila mereka melakukan sunat awwabin, iaitu ketika mana terbit matahari. Yang hari ni orang-orang fiqh menyebut dia sebagai solat isyraq. Tapi orang-orang tasawuf, dia tak kata itu solat isyraq, dia mengatakan itu solat awwabin, kan? Ataupun disebut dengan solat istikharah. Itu bagi orang-orang tasawuf. Ada? Jadi mereka memilih jalan gitu. Dan mereka melakukan solat awwabin ketika mana? Selepas daripada terbenam matahari, di antara maghrib dengan isyak, kan? Mereka akan lakukan sunat awwabin, makna solat orang yang kembali kepada Allah. Jadi tuan-tuan, kan? Waktu orang tasawuf dia punya perbincangan tentang solat, kita sebut solat isyraq, mereka kata ini solat istikharah. Solat duha, dia kata itu solat awwabin. Itu perbezaan. Nama tak jadi masalah. Nama tak jadi masalah. Itu pandangan mereka. Tapi mereka tak meninggalkan solat-solat ini. Di antara subuh dengan zuhur, mereka tidak meninggalkan solat-solat ini. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Akibat tu kita kena mengikuti jalan. Sama ada kita semayang solat isyraq ke, ataupun kita niat sebagai istikharah ke, itu tak kira lah tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Maka dikata apa? Oleh itu tolonglah jadikan kehendakmu agar aku mengkehendaki hal-hal yang terdapat mendekatkan aku kepadamu. Waktu saya baca doa Allahumma inni as'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amal. Itu satu doa yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan baca, jangan tinggalkan. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma inni, aku minta kepadamu syurga, ya Allah. Wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amal, dan perkara-perkara yang mendekatkan aku sama ada pada perkataan ataupun perbuatan. Ni tuan-tuan ni buat ni. Ini perkara-perkara yang mendekatkan dengan tuan-tuan minta. Nak minta syurga, ini perbuatan yang mendekatkan kita dengan syurga.
duduk dalam majlis ilmu, ada solat berjamaah, datang ke masjid niat i'tikaf, tengok muka sahabat-sahabat dengan pandangan dengan mana perasaan kasih sayang. Pernah tak kita cakap dengan sahabat-sahabat kita, aku sayang kau? Pernah? Orang sebelah duduk kat kita, tak pernah pun. Nah, pernah tak kita cakap? Kita jumpa dia tiap-tiap hari, duduk dalam majlis, salamnya, aku sayang kau pun, ana uhibbuka. Ya, Rasulullah dia jumpa sahabat, dia sebut itu, ana uhibbuka ya Muaz, inni uallimuka ad-du'a. Waktu Rasulullah disayang kepada Muaz ni, dia kata, wah Muaz, aku sayang kau, aku akan ajar kau satu doa. Kan? Kalau kita tak ajar doa pun tak apalah tuan-tuan kan. Kita jumpa, aku sayang, Abang Haji, saya sayang kau. Allah, berbunga-bunga Abang Haji kata kan. 40 tahun duduk dalam masjid tak pernah orang ucap macam tu. Kalau ada darah tinggi, terus down habis. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini sunnah kan. Waktu tuan-tuan kena ucap kan, jumpa kawan sahabat-sahabat duduk dalam majlis ilmu kan, lama kita duduk sebelah dengan dia, tak pernah kita cakap macam tu, ana uhibbuka, aku sayang kau ya. Nah, maknanya ini satu perkara yang menjadi sunnah kan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perkara yang mudah. Dan Rasulullah aja, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta jauh daripada neraka. Wa ma yuqarribu ilaika, dan perkara yang mendekatkan aku dengannya, sama ada dengan perkataan ataupun dengan amalan. Doanya senang ya tuan-tuan, bacalah kan. Kita baca tiap-tiap hari. Kan itu Rasulullah minta tuan-tuan dengan kita. Kan dia Rasulullah minta kepada Allah Ta'ala kan. Walaupun dia tu Rasul, tapi nak menunjukkan kepada kita tawaduknya Rasul itu kepada Tuhannya. Nah, kita ni bukan Rasul, memang kena baca lah tuan-tuan. Memang kita kena baca lah kan. Sebab kita terdedah dengan banyak perkara tuan-tuan. Jadi begitu kan. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak kecuali dengan izinmu. Apa sahaja, semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kan. Hari ni apa yang berlaku ni semua atas ketentuan kan. Allah Ta'ala ada surat begitu. Bila nak berlaku, tengok aja lah kan. Kita tengok aja. Jangan tulis macam-macam dalam WhatsApp, jangan tulis. Tengok aja ketentuan Allah tu kan. Dia akan berjalan seperti mana Allah Ta'ala dah rancang lah. Sampai masa nak jadi, ya jadi. Allah Ta'ala kun fayakun, dia akan jadi kan. Kita tak usah sibuk-sibuk lah tuan-tuan. Kita sibuk dengan urusan akhirat kan. Orang ni dia punya dengan urusan dia. Kalau Allah Ta'ala mengatakan bahawa itu hak, maka tetap akan berlaku. Tak ada siapa pun yang boleh halang kan. Ustaz macam suka je kerajaan tukar orang buat. Bukan begitu tuan-tuan. Kan, nak ceritakan kita belajar ilmu ni, ketentuan ni semua qada-qadar Allah kan. Hari ni kita komen, itu pun ketentuan Allah dah ada, yang Allah Ta'ala dah suratkan pada kita. Kita pun contek tu, yang kita catat tu pun dalam ketentuan Allah juga tuan-tuan. Semua Allah Ta'ala dah sebut tu. Jadi apa? Tolong jadikan gerak diriku dalam berada di dalam ketakwaan kepada Engkau. Sebab tu kita minta tuan-tuan, semua pergerakan kita dalam lindungan dan kawalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan kebaikan dan keburukan, dan Engkau juga telah menciptakan setiap yang akan melakukannya. Setiap orang yang akan melakukannya, maka jadikanlah aku termasuk dalam golongan yang paling baik. Minta, ni kena minta, ni harapan kita tuan-tuan. Kita berharap dengan Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan syurga dan neraka, dan menetapkan setiap manusia yang akan menghuninya, salah satu daripada keduanya. Mungkin masuk syurga, masuk neraka. Ya tak? Ada orang masuk neraka dulu, lepas tu masuk syurga kan. Ada orang boleh masuk syurga dulu, kemudian masuk neraka pula. Macam mana pula Ustaz? Ada
Ada orang yang masuk syurga tapi dengan sebab anak-anak memanggil dia, kan? Anak masuk dalam neraka, lalu mengheret kedua ibu bapanya masuk dalam neraka Allah. Kenapa? Anak mendakwa di depan Allah, ya Allah, aku dekat atas dunia sebab aku masuk dalam neraka sebab tak pakai tudung. Sebab apa tak pakai tudung? Tidak pernah sekali ibu bapa aku menasihatkan aku untuk tutup aurat. Nak? Besok jangan kau biarkan kedua ibu bapa aku mendapat nikmat kau. Aku nak dia masuk neraka dengan aku. Turun dia, turun. Itu yang paling kita takut. Dengan sebab itu dekat atas dunia jangan takut nak tegur anak-anak, kan? Kalau anak-anak melakukan kesalahan, melakukan maknanya maksiat yang melanggar hukum Allah, jangan takut nak tegur. Besok jangan sampai anak-anak tu mendakwa kita. Tuan-tuan rajin pergi semayang, tuan-tuan rajin pergi berjamaah, dulu nak kuliah, anak-anak terbiar dekat rumah tak semayang, aurat tak tutup. Ada? Jangan tuan-tuan. Amat malang dan rugi sekali kita punya ibadat di depan Allah. Sebab tu jaga-jaga, kan? Hari ni tuan-tuan datang ke masjid, jangan biarkan isteri kita duduk di rumah, mereka lalai dekat rumah, kan? Sedangkan kita kereta besar ada 4 kerusi, kan? Kita biarkan kerusi itu kosong. Kalau ada 4 orang, 4 kena bawa. Tuan-tuan, jangan dibiarkan dia dalam apa? Kemiskinan dari sudut ilmu pengetahuan. Tuan-tuan, besok dia mendakwa kita. Suami tak ajar pun, suami tak ingat pun, apa kita nak jawab depan Allah? Tuan-tuan boleh jawab depan Allah Ta'ala tak? Allah Ta'ala ni dia punya catatannya lengkap, tuan-tuan. Ada malaikat yang mencatat dalam buku. Bukan setakat buku ni, video ada, video hidup, tuan-tuan. Kalau kita menampikan, besok Allah Ta'ala, malaikat bawakan video, lakonannya lakonan ori, tuan-tuan, kan? Dia boleh tengok gambar hidup, bukan gambar kartun, gambar hidup. Tak cukup macam tu lagi, maknanya dimatikan mulutnya, dikatupkan mulutnya, maka diberikan, Allah Ta'ala berikan pada waktu itu semua anggota boleh berkata-kata kecuali mulut dia. Tuan-tuan nak jawab depan Allah, ada alasan depan Allah? Kita tak ada alasan, tuan-tuan. Kita tak akan dapat alasan. Bagaimana, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Sebab tu bawa anak-anak, bawa isteri pergi belajar. Jangan kita pergi seorang-seorang je. Kau leceh, aku nak mengerti pun payah. Kita ni asyik mengerti je, kan? Pun sebab kecil manis banyak. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Sian orang rumah kita, terbiar begitu. Pengisian ilmunya tak ada. Dia ibadat kemungkinan banyak yang rosak. Kita ibadat dah betul dah, tapi orang rumah kita pula jenis tak mengajar orang rumah pula, kan? Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan sampai besok kita didakwa di depan Allah Ta'ala. Maka oleh itu, tolong jadikan aku termasuk penghuni syurga-Mu, ya Allah. Sesungguhnya Engkau telah menimpakan kesesatan atas sebahagian manusia, dan kerana kesesatan itu Engkau sempitkan dada mereka. Maka tolong lapangkanlah dadaku dengan iman. Sebab tu ada satu doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alhimni rushdi wa aizni min syarri nafsi, kan? Allahumma alhimni rushdi, ya Allah, ya Tuhan, kau tunjukkanlah, kan, jalan-jalan kebaikan, kan? Wa aizni min syarri nafsi, dan aku berlindung dengan keburukan diriku sendiri. Doa ni tuan-tuan banyak, tuan-tuan, kita nak baca, tak terbaca kita. Yang pentingnya tak boleh nak bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh lah, kan? Kerana Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita minta. Tapi jangan lupa minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Jangan lupa minta. Maka tolong lapangkan dadaku dengan iman, dan hiaskanlah iman di dalam hatiku. Allahumma ja'al fi qalbi nura, kan?
Kan kita minta setiap kali nak datang masjid, Rasulullah ajar kepada kita doa kan, diberikan nur. Nur tu apa? Cahaya Allah. Maknanya petunjuk Allah Ta'ala. Diberikan Islam, dia dapat cahaya kan. Jadi minta Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Minta lah tuan-tuan kan. Kita tak minta, Allah Ta'ala tahu, tapi kita tak minta. Jadi mintalah kan. Kita minta dengan Allah kan. Engkau telah merencanakan segala sesuatu dan engkau juga telah menjadikan tempat kembali bagi sesuatu kepadamu. Oleh kerana itu aku mohon setelah kematianku nanti berilah aku kehidupan yang baik dan anugerahli aku kedekatan denganmu ya Allah, meskipun ada orang yang selalu berharap dan percaya bukan kepadamu, tetapi hanya engkaulah harapan dan kepercayaanku. Tidak ada daya sesuatu kekuatan sama sekali tanpa pertolongan Allah. Hidup dekat atas dunia ni ada orang tak percaya dengan Allah pun ada. Tapi kata Abu Bakar, biarlah aku ni termasuk orang yang percaya kepada engkau. Selanjutnya Abu Bakar kata, semua itu dalam kitab, dikata kitab Allah Azza wa Jal. Inilah di antara kata-kata atau doa yang telah dititipkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada sahabat dia, iaitu Abu Sa'id Al-Musayyab ketika mana nak wafat dia. Jadi mudah-mudahan kita merenunglah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah daripada Allah. InsyaAllah panjang umur kita akan membicarakan kewafatan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu maknanya kehidupan di akhir hayat yang begitu tragedi dalam kehidupan seorang sahabat radhiyallahu anhum. Mati, bukan mati dalam perang di tangan musuh, tapi dibunuh oleh musuh kan, dibunuh oleh orang kafir. Jadi dia walaupun tak pergi perang tapi dapat mati syahid. Ini seorang sahabat radhiyallahu ini nanti kita akan baca dan akan meneliti bagaimana perjalanan hidup ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi